Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi, yang kita nikmati dan yang kita kecapi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus memberikan kita peringatan bahwasanya kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa dituntut untuk mentaati segala perintah dan larangannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah masuk kepada tahun baharu. Kepada tahun baharu yang mana kalau kita lihat daripada sudut masanya terlalu cepat, terlalu pantas. Mungkin kalau kita katakan sehari itu sudah dirasakan beberapa jam, dan seminggu mungkin kita rasakan dalam beberapa hari dia sudah habis seminggu. Begitu juga mungkin sebulan itu dirasakan beberapa minggu, dan setahun mungkin kita rasakan beberapa bulan. Tiba je rasa kita dah berada di penghujung tahun, dan pada hari ini kita berada di tahun baharu 2022, tahun 2022. Kalau dahulu mungkin disebutkan Malaysia pada tahun 2020, kita telah melewati tahun 2020 tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada apa yang Nabi SAW sebutkan, bahwasanya zaman itu dirasakan cepat, pantas. Bagaimana disebutkan dalam hadis dengan istilah yataqarabuz zaman, masa itu cepat, masa itu pantas. Bagaimana hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat, tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas. Fatakuna sanatu kasyahri, jadi setahun itu dirasakan seperti sebulan. Wasyahru kaljum'ah, begitu juga sebulan itu dirasakan seperti satu Jumaat atau seminggu. Watakunal jum'ah kalyawm, begitu juga satu Jumaat ataupun seminggu itu seperti sehari. Wa yakunul yawm kas-sa'ah, dan sehari itu seperti satu jam. Wa takunus sa'atu kas-sarmati bintah, kemudian satu jam itu seperti dirasakan satu sambaran api. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi ini memperingatkan kepada kita bahwasanya masa yang berlaku dalam berlalu dengan tempoh yang cepat, ia adalah satu daripada tanda kiamat. Mungkin kita kata kalau disebut di sini setahun itu seperti sebulan, setahun seperti sebulan, kita rasakan masih lagi rasakan beberapa bulan. Kalau kita rasakan begitu, maka mungkin kita rasa kita perlu juga terus bersedia, terus beringat, kerana kiamat itu berlaku dalam keadaan tiba-tiba. Dia bukan kita katakan, walaupun Rasulullah SAW sebutkan beberapa tanda kiamat, tanda kiamat kecilnya yang hampir kita katakan semua telah berlaku. Mungkin tanda kiamat besar, kerana bulan dan mataharinya, dan beberapa lain perkara-perkara besar yang berlaku, mungkin dah ada yang berlaku. Tetapi kiamat itu juga berlaku dalam keadaan tidak sedar. Bahkan kalau disebutkan masa itu orang masih lagi sibuk dengan urusan kehidupan masing-masing lagi. Jadi perkara ini seharusnya memperingatkan kepada kita tentang tujuan kehidupan. Yang mana tujuan kehidupan itu
sebagaimana yang mungkin telah kita ceritakan, bahwasanya manusia ini mencari apa dia tujuan kehidupan. Ke ahli falsafah mengatakan tujuan kehidupan, bila dilihat manusia ini ada hidup dan mati, maka mereka mencari kenapa ada hidup dan mati. Ada orang yang pada waktunya mati, kemudian dalam yang masa yang lain ada pula yang baru lahir. Jadi apakah sebabnya? Akan cuba dihuraikan dalam pelbagai agama. Pelbagai agama cuba memberikan jawapan tersebut. Kerana itu mungkin kita boleh lihat ada di dalam agama lain apa yang disebut sebagai karma. Karma atau perbuatan itu dibalas buat baik, dibalas baik, begitulah sebaliknya. Tetapi konsepnya lain lah. Konsepnya lain. Setengah agama itu dikatakan roh itu bersalin tubuh. Roh itu bersalin tubuh. Ada jemaah yang kedua dan sebagainya. Tetapi sebagaimana kita orang Islam meyakini berdasarkan apa yang disebutkan, bahawasanya di sana ada hari kiamat. Adanya hari kiamat, bahawasanya kehidupan itu ialah sebagai medan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang baik amalannya. Kenapa? Litujza kullu nafsin bima tas'ah, kerana akan dibalas setiap individu, setiap jiwa dengan apa yang dikerjakan. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kali ini seharusnya kita ingat, kerana kalau dengan kita mengetahui tujuan kehidupan, maka kita ada targetnya, kita ada destinasinya. Dengan kita tahu ada tujuan, sebagaimana di hujung tahun ni biasanya kita ada KPI yang dengan kerja masing-masing lah. Maka akhir tahun ni dilihat apakah sasaran pada tahun ini telah mencapai ataupun tidak. Mungkin ada yang sekadar diangan-angankan, mungkin ada yang dibuat tetapi belum dapat disempurnakan. Mungkin ada disempurnakan tetapi tidak begitu menepati kehendak. Jadi itu di antara perkara yang kita buat setiap di hujung tahun. Tetapi untuk kita lihat dengan lebih besar, bahawasanya tujuan kehidupan itu ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita berada dalam apa situasi pun, apa kondisi pun, apa pekerjaannya pun, tetapi matlamat kita adalah sama. Cuma mungkin kita duduk di dalam pelbagai kedudukan. Jadi dengan justru dengan itu, maka perlu kita mengambil perhatian kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang disebut sebagai rukun 5 sebelum 5, iaitu iqtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum datangnya 5. Apanya? Yang pertama ialah syababaka qabla haramik, masa muda belia sebelum masa tua. Dan yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, waktu sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, waktu kaya, waktu senang, waktu kita katakan ada kemudahan. Qabla faqrik, sebelum fakir. Wa faragaka qabla syughlik, waktu masa lapang, sebelum sibuk. Dan yang utamanya ialah wa hayataka qabla mautik, kehidupan sebelum kematian. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Justru di dalam kita melalui kehidupan, maka kita juga perlu mengingati apa yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anak radhiyallahu anhuma, beliau dan bapanya Abdullah bin Umar. Abdullah anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini juga di antara sahabat besar Nabilah, kibar sahabat utama. Kalau kita katakan anak, mungkin kedudukan dengan Sayyidina Umar tu anak, tetapi beliau adalah sahabat utama. Sahabat utama yang menjadi ahli mesyuarat sahabat lah, Sayyidina Abdullah bin Umar.
Maka disebutkan la fa idza asbahta fala tantazir sabah fala amsayta fala tantazir sabah. Kalau dah berada pada waktu petang, jangan ditunggu subuh esoknya ataupun esoknya. Kalau dah ada hari ini, jangan ditunggu esok. Begitu juga kalau dah berada pada waktu subuh, fa idza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila dah berada waktu subuh, jangan ditunggu pada waktu petangnya. Supaya perkara ini mengingatkan kepada saya juga, saya sendiri secara khususnya, iaitu apa yang perlu kita buat dalam kita mencapai tujuan kita, mungkin tujuan yang dekat, iaitu pekerjaan kita, apa segala yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Begitu juga tujuan yang jauh, tujuan yang jauh itulah dia tujuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan tahun baru ini kita dapat jalani dengan lebih baik, berbanding dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu sering berdoa secara bersendirian dalam doa-doa kita, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, sama ada dengan lafaz Allahumma ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sarif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Palingkan ataupun tetapkan, hadapkan kita ini kepada ketaatan dan agama ini. Ataupun dalam lafaz yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub, yang lainnya ada satu lagi lafaz yang lain tetapi boleh diguna pakai juga, yang disebut sebagai begitu juga, maksudnya lupa daripada sudut lafaznya, tetapi mafhumnya mungkin juga boleh kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan, menetapkan musabbital qulub, musabbit ataupun musarrif. Ya, musarrif ini yang memalingkan, kalau musabbit yang menetapkan. Wahai yang memalingkan hati-hati, tetapkan ataupun palingkan hati kami ke atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Begitu juga wahai yang menetapkan hati, tetapkan hati kami ini kepada agama dan ketaatan kepadamu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dapat kita menyambung kepada muzakarah kita di dalam kitab fiqh sirah, kefahaman kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Dr. ataupun Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita berada pada tajuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan hubungan dakwahnya dengan dakwah sam'iyah terdahulu. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, begitu juga hubungan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dengan nabi-nabi terdahulu. Mungkin ada yang bersoal bagaimana kedudukan kalau kita katakan nabi yang paling agung bagi agama Yahudi itu Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa bukan nabi yang lain? Mungkin Nabi Sulaiman ataupun Nabi Daud yang merajai dunia, kerana Nabi Sulaiman nabi yang membawa syariat. Jadi mereka mengikut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kerana itu Nabi Musa adalah nabi yang paling agung bagi agama Yahudi. Maka kalau ditanyakan apakah agama yang dibawa oleh Nabi Musa, apakah agama yang dibawa oleh Nabi Musa, maka kita sebagai seorang Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama yang memang diwarisi daripada Nabi terawal, Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Musa, iaitulah dia agama Tauhid, ataupun yang disebut sebagai ad-dini as-samhah. Dan kalau khusus pun kita boleh sebut sebagai agama Islam. Agama Islam, kerana dalam Al-Quran itu juga menyebutkan beberapa ayat yang mengisyaratkan kepada istilah Islam itu sendiri. Contoh, Balqis menyebutkan wa aslamna ma'a Sulaiman, dan kami menyerah diri ataupun Islam itu menyerah diri kepada Sulaiman. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim ni kalau ikut kaum orang Yahudi, kata Nabi Ibrahim ni Yahudi.
Dan orang Kristian Nasara berkata Nabi Ibrahim ini Nasara Kristian. Tetapi Quran menyebutkan maka Ibrahim Yahudi wala Nasraniyah. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidak juga Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi dia seorang yang hanif, yang berserah diri, Muslim, seorang Muslim. Jadi itu yang disebut sebagai agama tauhid. Itu Nabi Musa. Begitu juga kalau Nabi Isa. Nabi Isa Nabi yang diagungkan, bahkan dipertuhankan oleh menganut agama Kristian. Jadi adakah beliau itu juga kita katakan Kristian? Tidak. Kalau kita lihat Hawariyun, Hawariyun ini adalah pendakwah ataupun kita katakan penolong tegar kepada Nabi Isa, yang disebutkan 12 dalam sejarah. Disebut seorang itulah yang mengkhianati, ada salah seorang yang mengkhianati, yang menunjukkan supaya Nabi Isa ditangkap. Jadi Hawari menyebutkan apa? Washhad, bersaksilah bi annana muslimun. Ada istilah muslim itu, bersaksilah bahawa kami ini orang yang menyerah diri, orang yang Islam. Jadi semua Nabi membawa ajaran Islam, ajaran Islam, ajaran tauhid, ajaran tauhid. Cuma sempurna di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala turunkan perakuan itu. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Akmaltu lakum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat aku. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku redha Islam sebagai agama. Jadi ajaran itu memang daripada awal adalah ajaran Islam, ajaran tauhid yang dibawa oleh seluruh para nabi. Jadi di sini dalam tajuk ini menunjukkan yang pertama berkaitan tentang Nabi Muhammad lah Nabi penutup. Tidak ada Nabi dah selepas itu. Tidak kira lah ada orang yang kata Nabi kepada satu suku, satu kelompok, satu tempat terpencil. Tidak. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini juga dijelaskan bagaimana dakwah yang dibawa, seruan yang dibawa, ajaran yang dibawa, dan kaitannya dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup, adalah penutup kepada para nabi. Tidak ada nabi sesudahnya. Ini disepakati oleh kaum muslim yang merupakan salah satu aksomia. Aksom ni ialah perkara daruri yang kita kata tak perlu nak susah-susah lihat teori dan sebagainya. Tapi dah kita ketahui Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Sebagaimana yang disebutkan Muhammadur maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada lelaki di kalangan kamu. Mungkin ayat ini turun khusus ataupun sebab nuzul ni adalah tentang Zaid yang jadikan anak angkat. Maka mereka mengatakan dia sebagai bapa, Nabi Muhammad sebagai bapa. Jadi di sini nafikan penafian nasab, itulah penafian nasab. Tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, khataman nabiyyin, dan penutup kepada sekalian para nabi. Jadi perkara ini jelas. Perkara ini jelas. Bahkan kita katakan di kalangan orang bukan Islam pun tahu bahwasanya orang Islam meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Timbul pula mungkin pada zaman-zaman itu ada orang yang mengaku Nabi. Sebenarnya Nabi juga menyebutkan dalam hadis ada 30 atau 40 orang 40 orang individu yang akan mengaku Nabi. Bahkan disebut juga mereka ni dengan sifat Dajjal. Dajjal mengaku Nabi. Kerana apa? Kerana tadilah dia cuba merosakkan ajaran Islam dan sebagainya. Dan kita boleh lihat antara individu-individu yang mengaku Nabi ni bagaimana kita katakan mungkin track record dia. Mula-mula kerana dia nak dapatkan pengikut,
mungkin dia membawa istilah dia itu mungkin istimewa daripada satu sudut. Mungkin dia bermimpi, bermimpi berjumpa Nabi pada awal. Kemudian lama-lama sikit, bila dia dah ada pengikut, dah ada yang boleh menyokong ataupun yang boleh bawakan, kita katakan suara-suara dia, sampaikan suara-suara dia, mula dia kata dia itu Imam Mahdi, kan? Mula dia mengaku Imam Mahdi yang akan membantu Nabi Isa turun nanti dan sebagainya. Dan lama pula lagi dia mengaku sebagai Nabi Isa. Nabi Isa dah lama pula dia terus sendiri, kalau bukan dia pun pengikut dia yang menyampaikan suaranya bahawa dia adalah Nabi. Jadi ini apa yang kita boleh lihat. Kalau tuan-tuan nak lihat tentang kedudukan yang begini, mungkin boleh lihat kepada pengasas, kepada fahaman Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad itu. Sejarahnya begitu. Mula-mula dia katakan ada keistimewaan yang dia mengaku dia buat. Kemudian barulah kepada dakwaan yang ringan sedikit, sampailah kepada dakwaan yang lain. Kalau kita tengok juga memang mereka ini mendapat dukungan lah. Bahkan orang yang menganut fahaman Qadiani ini, mereka ini duduk di satu perkampungan di Israel sana. Ada satu tempat memang penganut Qadiani saja, dan itulah yang menjadi tempat ataupun markas mereka menerbitkan risalah-risalah, buku-buku dan sebagainya. Dan mereka boleh duduk dalam keadaan yang tenang, aman, berbanding kalau kita lihat dengan rakyat Palestin yang lain, sentiasa dihujani dengan serangan peluru, bom dan sebagainya. Jadi itu kedudukan orang yang mengaku Nabi. Jadi dalam sejarahnya, pada zaman Nabi sebenarnya telah ada orang yang mengaku Nabi. Mungkin kita boleh tengok apa yang disebut oleh Musailamah Kazab. Musailamah dari individu yang mengaku Nabi. Ada Tulaihah bin Khuwailid dan juga mengaku Nabi. Ada Al-Aswad Al-Ansi. Ini tiga orang yang mengaku Nabi waktu Nabi dah ada. Asalnya orang Arab ni dia tidak ada idea tentang Nabi. Jadi sebelum itu tak adalah yang mendakwa istimewa sebagai Nabi. Tetapi bila mereka melihat kedudukan Nabi ni, Nabi ni ada pengikut, Nabi ni ada orang yang sanggup mati untuk dia dan sebagainya. Jadi selepas daripada orang Arab ni hilang kedudukan daripada sudut kabilah. Sebelum itu mereka duduk dalam kemuliaan kabilah. Orang ini kabilahnya apa? Orang ini kabilah ini, maka tugasan dia mungkin kalau kita tengok sampai kepada hari inilah, yang menjaga kunci pintu Kaabah itu memang daripada kaum itulah, sejak daripada dulu, yang menjaga untuk memberi minum orang-orang di Masjidil Haram. Itu mungkin sekarang Allah Ta'ala. Tapi kalau dahulu ini memang berdasarkan kepada kabilah. Kabilah ini adalah kemuliaan. Tetapi bila mana Nabi SAW datang, maka kedudukan tuan dan juga hamba ni dihapuskan. Bahkan kemuliaan kabilah ini mungkin tidak seperti dululah, tidak seperti dulu. Maka orang Arab melihat untuk mendapat kemuliaan, antara cara lain ialah mengaku Nabi. Itu mulalah ada Musailamah, ada dan sebagainya lah. Kalau disebutkan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin itu ada dalam 10 orang dah. 10 orang yang telah mengaku Nabi. Jadi Nabi kata dalam hadis adalah 30. 30. Ingat saya 30 hadis itu menyebutkan orang yang di dalam Rasulullah menyebutkan sifat yang sama, mengaku Nabi dan Dajjal, sebagai Dajjal. Jadi kalau secara mudah ni, sebagaimana secara aksiom ataupun daruri min daruriyatil Islam, daripada perkara yang dah diketahui secara umum, maksudnya Nabi itu adalah Nabi terakhir. Tiba pula ada orang yang mengaku Nabi, itu kita tanpa ragu-ragu lagi dah, kita boleh tolak dakwaan tersebut. Sebab memang Nabi Muhammad adalah yang terakhir. Islam itu telah sempurna pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi wahyu yang diturunkan.
Jadi bagaimana kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku Nabi, kita sebagai orang yang faham terus secara mudah untuk kita menolak fahaman ataupun dakwaan tersebut. Cuma mungkinlah dia gunakan dakwaan secara halus, bukan Nabi tetapi orang yang menggalas tugas Nabi. Itu mungkin mereka awal, walaupun Rasulullah sendiri mengatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama ialah pewaris Nabi, tetapi bukan Nabi. Bahkan kita katakan manusia itu yang kita katakan walaupun bagaimana kedudukannya, mungkin ada tokoh-tokoh yang diletakkan tempatnya tinggi, tetapi kita juga sebagai orang yang faham bahawasanya yang maksum adalah para Nabi, dan mereka mungkin akan tersilap. Jadi yang tersilap itu kita letak tepi lah, tersilap itu letak tepi. Yang betul itu kita tidak boleh nafikan. Sabda Nabi SAW, hadis yang menerangkan tentang kedudukan Nabi dan Nabi sebelum-sebelumnya. Masali wa masalul anbiya min qabli, perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku kama sali rajulin, seperti seorang lelaki bana bunyanan, yang membina sebuah bangunan, fanafa'a hasanuhu wa ajmalahu, kemudian dia cuba memperindah dan mempercantikkan bangunan tersebut. Itu umpama yang Nabi, perumpamaan yang Nabi buat. Perumpamaan aku dan Nabi sebelum aku seperti seorang lelaki yang membina bangunan, kemudian dia cuba elokkan bangunan tersebut. Buatlah kita kata satu bangunan, dia elokkan, mungkin dia bagi cantik lah, bagi cantik mana bangunan tersebut. Illa mawdi'in labanatin, kecuali satu tempat batu-batu dan di salah satu sudutnya. Kita kata binaan tu dah cantik dah, cuma ada satu lubang lagi je, lubang ataupun satu kawasan bata dia yang tak letakkan, ada satu ruang yang tidak diletakkan. Illa mawdi'in labanatin min zawiyah min zawayahu faja'ala an-nas yatufuna bihi wa ya'jibuna lahu. Maka manusia bila dah lihat bangunan tu, dia pun mengelilingi, dia pun mengelilingi tempat itu ataupun bangunan tersebut dan kagum dan sambil berkata, alangkah cantiknya, cantiknya bangunan ini. Fa yaquluna hala wudi'ta hadhihi al-labanah, tapi dia kata kenapa lubang yang sikit itu tidak ditutup. Maksudnya bangunan yang dah cantik tetapi ada sikit saja. Mungkin kita kata satu tempat bata ataupun kawasan yang sikit yang tidak disempurnakan, tak disempurnakan. Mengapa kawasan itu tidak diletakkan batu-batuan tersebut ataupun bata pada kawasan tersebut? Maka sabda Rasulullah SAW, fa'ana labanatu, ataupun labinatu, fa'ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin, maka akulah bata itu dan akulah penutup kepada para nabi. Itu perumpamaan yang Nabi berikan. Jadi kalau kita katakan Islam, sebagaimana kita sebut awal tadi, Islam adalah Nabi daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka membawa ajaran tauhid, mereka membawa kebaikan akhlak. Kalau kita lihat dua lah misi besar, misi utama iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, bagaimana kita menyembah, mengesakan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tentang kebaikan akhlak, akhlak yang meliputi akhlak manusia dengan Tuhan, akhlak manusia sesama manusia, dan akhlak manusia dengan alam. Maka itu dua misi besar, dua misi besar yang dibawa oleh seluruh para nabi lah. Selain daripada kalau kita katakan dalam urusan dengan manusia, maka pecah pula di situ. Ada muamalatnya, ada nakahatnya, ada jinayatnya dan sebagainya. Jadi Nabi sebagaimana kita sebut tadi, Nabi Muhammad adalah yang terakhir, penyempurnanya, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala berakui daripada ayat al-yawma akmaltu lakum. Maka kata Nabi SAW, maka akulah yang menyempurnakan, ataupun seolah rumah tadi bila dah cantik, satu tempat saja yang belum cantik, yang belum sempurna, maka Rasulullah lah penyempurna kepada agama ini. Lengkap dah segala tunjuk ajar
segala panduan kehidupan kaitan tentang dunia dan akhirat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hubungan dakwah antara para nabi, daripada Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu, berjalan atas prinsip penekasan dan penyempurnaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, hadis yang perumpamaan tadi. Dakwah para nabi berdasarkan dua asas. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat dan akhlak. Diletakkan sekali syariat dan akhlak. Akidah mereka sama daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada penutup para nabi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya atau esensinya adalah akidah, iaitu iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita telah jelaskan bahwasanya yang membezakan antara setiap agama, perkara asas ni ialah tentang tauhid, tentang konsep ketuhanan. Semua percaya Tuhan, kebanyakan hampir semua percaya Tuhan. Yang sikit saja yang menafikan adanya Tuhan. Kemudian yang percaya Tuhan pula percaya tentang konsep Tuhan. Ada yang percaya Tuhan itu dalam apa zatnya yang banyak, dua dalam satu ataupun tiga dalam satu dan sebagainya lah. Kemudian yang percaya Tuhan itu zatnya satu juga ada beza. Ada beza. Contoh kita katakan kita dengan agama Yahudi lah. Yahudi memang kata Tuhan itu satu. Maka apa pula yang membezakan di antara Islam dan Yahudi? Tetap kepada konsep tauhid itu. Konsep tauhid. Kalau kita tauhid, kita Allah Ta'ala itu esa pada zat. Yang ini menolak kepada yang kata satu tapi dua kuasa ataupun dua unsur, ataupun satu tapi tiga. Itu tertolaklah, tiga zat. Tapi yang katakan Tuhan itu zat satu, Islam dan Yahudi. Tuhan satu, tetapi mereka tidak esakan Tuhan pada sifat. Maksudnya sifat Tuhan itu, kalau kita orang Islam tauhid pada sifat dengan maksud sifat Tuhan itu tak ada yang sama, tiada sama sekali yang menyamai sifat Allah Ta'ala. Tapi Yahudi dia sifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Tuhan ini turun ke bumi, Tuhan ini lupa, Tuhan ini banyaklah sifat-sifat manusia disifatkan kepada Tuhan. Jadi itu dah ada beza di situ. Kalau yang lain ni kita juga tauhid Tuhan Allah Ta'ala pada sifat dan juga perbuatan. Sifat tadilah, maksudnya Tuhan itu tidak ada yang sama dengannya. Tiada sama sekali yang sama sifatnya dengan Allah Ta'ala. Begitu juga Tuhan itu tiada sama sekali yang sama pada perbuatannya. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala buat, tidak ada zat lain yang boleh buat sebagaimana Allah Ta'ala buat. Kalau ada, maka di situ dia akan ada sekutu. Ada maksudnya yang bersama lah. Kalau tadi yang sama sifat, ini yang sama perbuatan. Jadi kita tauhid Allah Ta'ala pada zatnya dengan maksud tidak ada pecahan, dua ataupun tiga unsur ataupun lebih. Kita mentauhidkan Allah Ta'ala pada sifat dengan maksud tiada sama sekali zat lain yang sama sifatnya dengan Allah Ta'ala. Begitu juga kita mentauhidkan Allah Ta'ala pada perbuatan ataupun af'alnya dengan maksud tiada sama sekali yang dapat berbuat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita katakan yang membezakan antara satu agama dengan agama lain paling teras, ataupun kita kata dia punya kemuncaan ialah tentang konsep ketuhanan. Yang lain-lain mungkin kalau nak tengok, kalau hari ini orang banyak berminat kepada perbandingan agama, kalau nak tengok sama mungkin boleh jumpa sama. Kita puasa, dia pun ada puasa. Mungkin kita kata kita ada apa tu, yang bersifat zikir ataupun kita katakan khalwah, kita kata menyendiri, ataupun kita kata meletakkan waktu khusus untuk Allah Ta'ala. Mungkin mereka ada juga konsep yang sifat begitu, meditasi dan sebagainya yang lebih kurang. Tetapi yang paling teras membezakan di antara satu agama dengan satu agama lain ialah tentang konsep ketuhanan.
Sebab itu jarang sekali kalau tentang ketuhanan ini dijadikan isu perbahasan di antara satu agama dengan satu agama lain, ataupun menjadi kita katakan topik perbincangan perbandingan agama. Kalau yang lain mungkin banyak, tapi tentang konsep ketuhanan ini jarang. Sebab apa? Dia akan menunjukkan apa ciri-ciri asas fahaman sebenar mereka kepada perkara yang mereka percaya sebagai Tuhan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak baginya. Beriman kepada hari akhirat, hisab neraka dan syurga. Begitu juga tentang hari akhirat. Hari akhirat antara kita katakan tajuk besar juga di antara satu agama dengan satu agama lain. Kalau kita katakan Hindu, dia percayakan tentang konsep kelahiran semula. Dia percaya bahawa perbuatan itu perlu dibalas. Baik dibalas baik, disebut karma itu. Dia percaya mesti secara adilnya perbuatan baik mesti dibalas dengan baik. Perbuatan yang tidak baik begitu juga. Tapi macam mana proses dia? Maka dengan itu lahirlah ada teori yang disebut sebagai samsara, kelahiran semula. Maksudnya tubuh itu dia mati, jadi roh itu masuk kepada tubuh yang lain. Dengan maksud dia cuba nak memberikan jawapan bagaimana pembalasan itu berlaku. Tetapi jadi isu pula. Habis itu sampai ke bila nak lahirnya? Kelahiran yang kedua, kelahiran yang ketiga dan seterusnya. Maka dia katakan sampai kepada satu tahap tak ada dah dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Sebenarnya dosa pahala ni bahasa Sanskrit. Kita orang Melayu sebut dosa pahala. Dosa pahala adalah bahasa Sanskrit juga. Begitu juga syurga neraka. Kita pelik juga. Kenapa dalam bahasa Arab kita belajar jannah, nar, kita orang Melayu sebut syurga neraka. Itu sebenarnya ada islamisasi pada istilah itu. Kita sebut sebagai pemahaman orang Islam, tapi dia serasi ataupun sekatalah dengan masuk syurga neraka. Walaupun dah ada pengistilahan lain, tapi istilah itu dah ada islamisasi. Maknanya islamisasi dah lama dah ada pada masyarakat Melayu. Jadi dosa pahala itu selagi ada, dia akan hidup semula. Kalau dia ada pahala, dia akan hidup untuk dibalas pahala dia sebagai orang baik. Kalau dia ada dosa, sama juga. Tetapi konsep syurga neraka itu macam tu. Dia tidak kekal. Tapi yang kita syurga neraka adalah kekal. Syurga kekal bagi orang mukmin, neraka kekal bagi orang kafir. Sampailah dah tak ada langsung dosa pahala, barulah habis pusingan itu. Itu kalau dalam agama Hindu, apa yang disebut sebagai moksha. Kalau agama Buddha disebut nirvana. Nirvana ni tadilah dah kosong dah. Tak ada dah pusingan kelahiran semula tu, tak ada dah. Sebab apa? Syurga dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Jadi itu bagaimana berlaku pada agama lain. Jadi dalam Islam memang teras ni ialah hari akhirat. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Baqarah tu, allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini kita dapat maklumat dia daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah antaranya ialah perkara ghaib tentang kehidupan selepas kematian, yang disebut sebagai adanya syurga, adanya neraka. Jadi konsep tentang hari akhirat juga kita katakan besar juga. Selain konsep tauhid tadi, konsep tauhid ni lah kehidupan pengabdian, bagaimana kita nak hidup dalam kehidupan ni. Tetapi destinasinya itulah dia adanya kepercayaan kepada hari akhirat. Kerana itu kita lihat dalam konsep rukun iman tu, hari akhirat itu ada di situ. Selain kita percaya Allah, Rasul, malaikat, kitab, qada dan qadar, maka hari akhirat juga besar kedudukan dia. Kenapa? Dia sebagai itulah dia destinasi kita. Itulah dia kita kata dalam kehidupan ni ke mana kita nak tuju, maka amalan yang dibuat
sebagaimana kita kata kehidupan kematian ialah untuk beramal, supaya kita meyakini hari akhirat sebagai tempat untuk dibalas segala amalan. Setiap Nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenaran atas dakwah sebelumnya. Nabi sebelumnya membenarkan Nabi yang sebelum itu dan memberi khabar Nabi yang akan datang sebagai gembira, sebagai khabar gembira dan biasah Nabi sesudahnya. Demikianlah pengutusan mereka saling bersambung menyambung kepada pelbagai kaum dan juga umat. Semuanya membawa hakikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, iaitu untuk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaihi wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi itu kaitan tentang agama. Sebenarnya agama itu mengandungi maksud kepatuhan. Agama itu maksudnya tunduk. Agama itu maksudnya peraturan yang perlu kita ikuti. Justru kalau kita boleh lihat hari ini, kalau etis itu dia bukan sekadar mengaku tak percaya Tuhan, tetapi mereka menolak agama. Secara kita kata secara sinonimnya, agama itu ialah percaya kepada Tuhan. Okeylah, kalau agama lain dengan konsep ketuhanan mereka. Tetapi agama ialah kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini ada fahaman liberalisme, liberalisme agama lah. Liberalisme ini dia menolak kepada kepatuhan. Dia tak nak sebarang tanggungjawab, tak nak sebarang kita kata perkara yang perlu dia ikuti. Jadi liberal ni dia duduk tanpa sebarang peraturan, tanpa sebarang kita kata sekatan. Hakikatnya liberalisme adalah kunci kepada penolakan kepada agama, sebab dia menolak kepatuhan, apa-apa kepatuhan lah. Jadi kalau kita katakan orang tak percaya Tuhan itu, mungkin dia dah jelas-jelas lah, jelas-jelas lah tak nak beragama. Yang halus ini ialah orang yang menolak kepatuhan kepada suruhan dan larangan agama. Itu yang halus. Liberalisme dia tak nak ada sebarang tanggungjawab, dia tak nak sebarang kepatuhan, nak tunduk kepada apa, tidak. Jadi kita katakan liberalisme itu adalah pemula kepada serangan menolak kepada agama. Menolak kepada agama akhirnya membawa bermaksud kepada menolak percaya kepada Tuhan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saja sekadar itu insya-Allah kita akan sambung lagi berkaitan tentang tajuk ini, iaitu hubungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya mohon maaf. Jadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammana wa asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.